Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke saluran Pak Anda. Kali ini Pak Anda akan berkongsi informasi serta memberikan sedikit pandangan tentang pendapat-pendapat yang mengatakan mengapakah kerajaan Arab Saudi tidak menghantar tentera untuk membantu Palestin sama ada di Gaza ataupun di tebing barat. Sebenarnya kalau kita melihat sejarah negara Arab Saudi bukanlah sebuah negara yang berbentuk ketenteraan yang suka masuk ke mana-mana negara secara suka-suka. Sejarah Arab Saudi bukannya begitu. Arab Saudi bukannya seperti Turki. Kalau kita melihat Turki 1974 contohnya, mereka masuk ke Cyprus untuk membantu umat Islam Turki yang pada masa itu sedang menghadapi penindasan yang sangat dahsyat daripada Greek Cyprus dan juga Greek daripada tanah besar Eropah. Turki juga kita lihat pernah masuk ke negara Iraq sebelah utara di Mosul dan juga di Sulaimaniyah. Kemudian Turki juga pernah masuk ke utara Syria, membantu Azerbaijan di dalam peperangan untuk merebut kembali Nagorno-Karabakh. Ini sejarah negara Turki. Tetapi berbeza dengan Arab Saudi. Arab Saudi walaupun mereka pernah berperang dengan beberapa negara jiran, contohnya dengan Yaman pada tahun 1960-an, apabila tentera Yaman menguasai suatu bandar di selatan Arab Saudi, menakluk satu kawasan bandar di kawasan selatan Arab Saudi, maka tentera Saudi telah berperang dengan tentera Yaman dan dapat menguasai kembali bandar yang terletak di sempadan tersebut. Arab Saudi juga secara langsung ataupun tidak langsung sebenarnya terlibat juga di dalam peperangan dengan negara Yahudi Israel pada tahun 1960-an, pada tahun 1970-an. Arab Saudi terlibat secara tidak langsung dengan membekalkan senjata dan juga beberapa ribu tentera kepada tentera Jordan terutamanya lah. Sebagai contoh, pada tahun 1974 ketika Mesir berperang dengan Israel sehingga dapat menguasai Semenanjung Sinai, walaupun pada awalnya tentera Israel mengalami kekalahan, kemudian tentera Israel dapat mengalahkan kembali tentera Mesir. Kemudian melalui perjanjian di Camp David, maka Semenanjung Sinai telah dikembalikan semula kepada Mesir. Maka penduduk Mesir merasakan ini adalah satu kejayaan, manakala bagi penduduk Israel mereka merasakan ini adalah satu kegagalan, kerana menyebabkan mereka terpaksa menyerahkan Semenanjung Sinai kepada tentera Mesir. Raja Arab Saudi pada masa itu iaitu Al-Malik Faisal. Beliau telah memainkan peranan yang sangat penting di dalam memberi tekanan kepada Amerika dan juga kepada Eropah dengan memberikan tekanan dalam bentuk ekspor minyak kepada Amerika dan Eropah serta sekutu-sekutu negara Israel, menyebabkan Amerika dan Eropah merasa terancam dengan ancaman daripada kerajaan Arab Saudi tersebut. Ini membuktikan bahawa Arab Saudi walaupun mereka tidak berperang secara langsung dengan negara Israel, Yahudi Israel, tapi mereka juga memainkan peranan yang sangat besar di luar, di peringkat antarabangsa. Sebab itu kalau kita lihat konflik di Timur Tengah, sebenarnya Arab Saudi mempunyai peranan yang sangat besar. Ketika meletusnya Arab Spring yang dimulakan di Tunisia, bagaimana seorang pemuda yang marah kerana gerainya telah dirampas telah membakar diri sendiri, dan akibat daripada peristiwa ini masyarakat Arab Tunisia telah bangkit mengadakan tunjuk-tunjuk perasaan sehingga jatuhnya kerajaan Tunisia pada masa itu, dan kemudian melarat kepada negara-negara Arab yang lain seperti Algeria, Libya, Mesir, Yaman, Syria.
Dan daripada Arab Spring ini menyebabkan ada beberapa buah negara Arab yang sehingga sekarang masih lagi tidak aman, iaitu Libya, Syria dan juga Yaman. Baik, pada tahun 2011 iaitu ketika kebangkitan Arab Spring ini sudah menular ke banyak negara Arab, antaranya adalah negara Bahrain. Negara Bahrain kita ketahui rajanya adalah daripada ahli sunnah wal jamaah, tetapi majoriti rakyat Bahrain kebanyakannya adalah orang Syiah, dan kita tahu orang Syiah ini dia akan banyak dapat bantuan daripada Iran, kerana Iran ini dia polisi dia adalah untuk mengeksport keganasan, mengeksport revolusi Syiah Iran ke negara-negara tetangga, sehingga menimbulkan banyak suasana yang tidak aman. Jadi bagi mengatasi masalah ini, Raja Bahrain telah meminta bantuan Arab Saudi untuk masuk ke Bahrain. Maka pada tahun 2011 masuklah tentera Arab Saudi ke Bahrain bagi menjaga kepentingan negara Bahrain dengan izin pemerintah Bahrain pada masa itu. Kemudian pada tahun 2015, ketika pemberontak Houthi yang dibantu oleh Iran juga dengan persenjataan dan sebagainya semakin menguasai negara Yaman, maka pemerintah Yaman yang sah pada masa itu telah meminta bantuan daripada Arab Saudi. Maka Pakatan Arab yang diketuai oleh Arab Saudi dan juga negara-negara Arab Teluk seperti Bahrain, UAE, Kuwait telah membantu pemerintah yang sah di Yaman. Maka berlakulah konflik yang ada berlaku sekarang ini, sehingga menyebabkan pemberontak Syiah Houthi tidak dapat menguasai Yaman secara total, dan sebaliknya keadaan mereka semakin terdesak pada masa sekarang kerana pemerintah yang sah di Yaman telah meminta bantuan daripada Arab Saudi dan juga pakatan tentera negara Arab yang lain, iaitu UAE, Bahrain, Kuwait. Berbalik kepada Palestin. Siapa yang tidak sayang dengan Palestin? Siapa yang tidak kisahkan dengan penderitaan umat Islam di Palestin? Hatta negara Arab Saudi lah yang telah memberikan bantuan yang sangat banyak kepada pemimpin dan pemerintah Palestin, sama ada Hamas maupun Fatah. Ketika krisis di Palestin, penjawat awam tidak dapat menerima gaji bulanan mereka, maka pemerintah Arab Saudi lah yang telah memberikan bantuan kepada pemerintah Palestin untuk membayar gaji kepada penjawat awam di Palestin, sama ada di Gaza maupun di tebing barat. Di samping itu banyak juga pelarian Palestin yang bermustautin di bumi Saudi. Ini antara banyak jasa-jasa Arab Saudi di Palestin. Persoalannya, mengapakah Arab Saudi tidak menghantar tentera ke Palestin? Sebab kita ketahui ketenteraan Arab Saudi boleh tahan canggih juga, dengan pesawat-pesawatnya, dengan kereta-kereta kebalnya, dengan peralatan moden yang baru, terkini dan sebagainya. Mengapakah mereka tidak menghantar tentera ke Gaza maupun ke tebing barat? Maka kita perlu rujuk balik kepada peristiwa masuknya tentera Arab Saudi ke Bahrain, ke Yaman. Masuknya tentera Arab Saudi ke dua buah negara ini adalah dengan izin, dengan permintaan dari pemerintah yang sah, iaitu pemerintah Bahrain dan pemerintah Yaman. Sedangkan pemerintah Palestin dan juga Gaza, walaupun nama saja negara merdeka, tapi hakikatnya mereka dikuasai oleh negara Yahudi, sehingga tidak mengizinkan untuk tentera Saudi masuk ke Palestin.
Jadi diharapkan dengan sedikit pencerahan ini dapat membetulkan minda dan fakta kita tentang negara Arab Saudi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.